Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam sesi pengajian tasawuf melalui kitab Hidayatus Sadikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Hidayah, bimbingan, panduan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf ialah bertujuan untuk mencapai akan kemuncak makna takwa. Maka takwa itu terbahagi kepada dua. Ada takwa yang zahir dan ada takwa yang batin. Kerana takwa itu ialah fi'lut ta'ah. Yang pertama, bahagian pertamanya ialah melakukan ketaatan. Maka taat itu ada dua. Taat zahir dan taat batin. Bahagian yang kedua takwa ialah tarkul ma'asiyah, meninggalkan akan maksiat. Maka maksiat itu ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Baik, pakej melakukan taat zahir dan taat batin, meninggalkan akan maksiat zahir dan meninggalkan akan maksiat batin, maka itulah dia takwa. Maka orang-orang yang bersifat dengan sifat takwa itu ialah al-muttaqin. Maka kitab inilah akan menyempurnakan bahagian-bahagian tersebut. Hidayatus Sadikin, bimbingan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan, yakni perjalanan akhirat. Fi suluki maslakil muttaqin. Perjalanan itu berada di atas landasan perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih berada pada takwa yang zahir ataupun disebut sebagai taat yang zahir. Yang bagi menyelesaikan taat iaitu taat yang zahir. Ia lakukan taat zahir. Maknanya kita istiqamah, berkekalan yang melakukan taat yang zahir. Apa taat zahir? Taat yang boleh dilihat oleh indera manusia. Boleh tengok, semayang tadi kan,
Semayang tadi kan Allahu Akbar, itu boleh dinilai itu. 13 rukun tu boleh dinilai itu. Ya boleh dinilai secara empirical, mana secara hukum zahir. Tapi ada lagi satu taat, iaitu taat yang batin. Di sinilah dia peranan tasawuf untuk mempertalikan yang zahir dengan yang batin. Sebab itu kan ya guru kerohanian kami menjelaskan apa tasawuf? Dawamul ubudiyyati zahiran wa batina ma'adawami huduril qalbi ma'allah. Ini dia. Dawamul ubudiyyati zahiran wa batina. Berkekalan ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Ta'ala mesti berlaku dengan dua perkara. Zahiran wa batina. Zahir dan batin. Tadi kan kita solat maghrib, Allahu Akbar, lidah menyebut Allah, tangan mengangkatnya, takbirnya, itu zahir. Ketika mana zahir mengatakan Allahu Akbar, lalu kan hati kita pun mengikhlaskan akan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Mi'raj, maka berlakulah ubudiyah, maka berlakulah ibadah kita itu zahiran wa batina. Ini. Jangan ni tangan Allahu Akbar. Kemudian satu lagi tadi, mengikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian satu lagi, ma'adawami huduril qalbi ma'allah, serta hadir hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan ya dalam itu. Jadi kan ya makna inilah yang ingin dilatih oleh tasawuf. Mempertalikan akan zahir dan batin. Kerana kan ya berlaku zahir dan batin itulah hakikat ibadah. Jikalau sekiranya kan zahir saja mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian hati mula melayang ke lain, ataupun hati berserta dengan riak masa Allahu Akbar itu tidak ada makna itu. Kerana apa? Kerana yang melakukan ibadah itu zahir, batinnya melakukan maksiat, riak kepada Allah Ta'ala. Riak, makna menunjuk-nunjuk kepada selain daripada Allah. Dengan ibadah itu menunjuk-nunjuk kepada manusia. Maka kan zahir melakukan ibadah, tetapi batinnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditakuti. Inilah yang sentiasa diulang oleh Al-Imam Al-Ghazali, satu riwayat daripada ba'dul arifin, orang-orang yang arif billah. Apa kata Imam Ghazali dan riwayat ini yang dinukilkan daripada perkataan sebahagian daripada orang yang arif tentang terhadap Allah. Dia kata apa? Wa man laysa lahu nasib, wa man laysa lahu nasibu ilmi qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Sesiapa yang tidak mendapatkan bahagian ilmu kaum, makna ilmu tasawuf ini, tak ada, dia tak mengaji ilmu ini. Apa kata sebahagian ba'dul arifin? Yukhafu alaihi su'ul khatimah, ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahaya itu. Kerana apa? Kerana takbir tadi kan zahir nampak buat ibadah, Allahu Akbar, batin sedang melakukan maksiat, dia riak terhadap Allah, teriak terhadap amalan, menduakan Allah Ta'ala dalam amalan itu. Mati dia ketika itu, mati dia. Masa Allahu Akbar itu bawa dosa riak, dosa batin itu, mati dia masih itu. Ini kata sebahagian ba'dul arifin kita, yukhafu alaihi su'ul khatimah, ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tengok
baik mati dia dalam semayang. Iyalah, hukum zahir manusia, baik mati dia. Tetapi kan ya, nilai di sisi Allah Ta'ala tidak ada nilai itu. Ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah kerana dia membawa dosa batin. Maka inilah dia peranan tasawuf, mempertalikan ibadah zahir kita dengan ibadah batin kita. Kita masih berada di dalam taat yang zahir. Baik. Kita masih berada dalam fasal adab yang perlu kita lakukan. Taat yang zahir ini perlu istiqamah. Ya perlu dihayati taat zahir ini. Ya dengan amalan-amalan istiqamah. Ya. Istiqamah. Ya, dalam masa yang sama dijaga adab. Ya. Adab selepas daripada terbit matahari, maknakan selepas waktu syuruk. Ya, terbit matahari sehinggalah ila zawal, sehinggalah tergelincir matahari. Apa yang perlu kita lakukan? Baik. Kita telah membincangkan beberapa perkara. Adab selepas terbit matahari ialah melakukannya salat sunat syuruq. Laku salat sunat isyraq. Kemudian juga kita lakukannya selepas salat isyraq, lakukan salat istikharah. Ini telah kita bahas. Kemudian kita baca doa. Kalau selepas saja kan ni salat syuruq, kita nak meninggalkan masjid dah kan. Ini lepas subuh ni. Lepas subuh kita dah wirid kita biarlah hendaknya. Ini kan dalam tasawuf kita. Sampaikan waktu syuruq. Waktu syuruq sekarang pukul apa? Kurang lebih pukul 7 kan? Ya, kurang lebih lah sekarang ni kan 6.59 ataupun pukul 7. Kita nak beredar, kita salat syuruq, kemudian itu kan salat istikharah, dan selepas itu baca doa yang telah kita jelaskan. Selepas sahaja kita baca doa itu, kita beredar daripada masjid. Kemudian nanti sampai saja 1/4 siang, 1/4 siang jam 10 ataupun 11. Ini kan amalan kalau tuan guru Haji Abdul Latif Pak Teh, lebih kurang jam 11 dia akan melakukan solat duha. Kesempurnaan duha hari itu sampai 8 rakaat. Itu paling sempurna. Baik, dah selesai dah solat duha. Apa kita nak lakukan? Sekarang kita nak masuk kepada amalan selepas daripada duha itu. Syahdan, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, guru besar kita. Dalam tasawuf ini guru besar. Yang memperturunkan akan disiplin ilmu tasawuf Imam Ghazali. Ini kitab asal Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali. Dan begitu juga kitab Sairus Salikin daripada Lubab Ihya Ulumuddin. Ini guru besar tasawuf kita. Nusantara kita. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syahdan, kata Syekh Abdul Samad, tiada sembahyang ratibah. Mana tak ada sembahyang ratibah dah, sembahyang sunat pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu, melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu juga, termasuk solat istikharah tadi. Itu aja. Kalau kita dah selesai dah duha tadi, 1/4 tadi kan, dah selesai, maka jika ada yang lebih waktu daripada yang demikian itu, ada lagi masa, maka hendaklah engkau kerjakan di dalam sesuatu daripada 4 perkara. Buat salah satu daripada 4 perkara ni. Kita buat benda ni. Ini kan susunan dia kan, flow chart dia, carta alir untuk kita beramal nak sampai kepada akhirat. Carta alir dia bersistem, tersusun. Ingat kalau kita buat kerja dunia, kita ada carta alir dah? Ada kan? Ada carta alir, ada piawai dia, ada standard piawaian dia, ada ISO dia. Ini kita nak buat kerja dunia. Tiba-tiba kita buat kerja akhirat, boleh main fauda, kata orang Arab. Fauda ni tak bersistem, ikut dan aja.
Nak sembahyang, tak sembahyang, tak sembahyang sunat, tak sembahyang sunat. Boleh ke? Sedangkan akhirat itu kekal abadi. Tempat yang kekal kita lakukan tanpa bersistem. Tempat yang sementara di dunia ni kita buat dengan bersistem. Cuba fikir, matang dah tak matang kita? Sepatutnya tak matang itu. Yang sementara kita beria dengan bersistematik. Yang kekal abadi kita lakukan di secara fauda, kata orang Arab. Ini Syekh Abdul Samad, dia mensistematikkan bagaimanakah cara amal bermula daripada bangun tidur disusun. Bagaimana bersuci sampailah selesai semayang duha. Kalau ada masa, lakukan salah satu daripada 4 ini, kata Syekh Abdul Samad. Kata Syekh Abdul Samad seterusnya, perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Itu salah satu dia. Kalau kita kannya dah bersara misalnya kan ni, pencen pun 4-5 ribu sebulan kan, tak kita nak cari duit lagi dah. Udahlah tu. Itu pun tak habis kita makan seorang misalnya. Jadi kan dia libatkan dengan ilmu. Ataupun kita memang penuntut ilmu. Kalau kita memang penuntut ilmu, maka kan masa tersebut adalah kita mengaji. Ruang kita mengaji. Dan jangan engkau masyghul dengan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agamamu itu. Jangan sibuk. Ini seafdal-afdal ilmu. Ilmu sebagai bekalannya di tempat kekal abadi negeri akhirat. Ini kan yang disebut dahulu di awal perbincangan kita kan ya. Kalau kita dah selesai ilmu yang berkaitan dia tentang nak menyelesaikan perut lah kan, ilmu cari makan kan, dah selesai dah. Kita mengaji kan, dah pencen pun kita, dah selesai cari makan pun, maka apa lagi? Melainkan kita kena fokus ilmu yang dapat ia untuk kita kekal abadi di negeri akhirat kelak. Ini baru dia kayis. Ini yang Rasulullah sebut, al-kayis man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang bijak itu man dana nafsah, orang yang sentiasa melakukan muhasabah diri. Kemudian dia buat amal yang boleh menjadi bekalan selepas mati. Amal selepas mati yakni akhirat. Jadikannya sebab itu ilmu yang afdal, ilmu yang dapat ia bawa kita kepada negeri akhirat. Itu yang afdal. Kerana itu tempat kekal abadi. Seperti mana dia? Ilmu agama. Seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain, seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi, mursyid. Jangan dah masyghul dengan benda-benda ilmu yang lain, melainkan ilmu yang berkaitan tentang akhirat. Ini maksudnya apa? Bukan kita nak ketepikan ilmu dunia. Bukan itu maksudnya. Mana tak adalah istilah ilmu dunia, ilmu akhirat. Dia akhirnya keseluruhan ilmu dia membawa kepada akhirat. Tapi kan dia ada kadang-kadang fokus ilmu tu dia hanya menyelesaikan tentang dunia aja. Fokus ilmu tu. Dia berhenti tang situ. Dia apa juga ilmu, kalau kan tujuan untuk mengangkat agama, apa juga jenis ilmu dia akan jadi akhirat. Tetapi kan nak ceritanya ada tabiat ilmu itu diguna pakai hanya di dunia, itu maksudnya. Diguna pakai untuk menyelesaikan urusan di dunia sahaja. Itu maksud saya. Bukan untuk nak membahagikan ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Tapi kan terpakai, ini maksud Syekh Abdul Samad. Dia hanya terpakai untuk menyelesaikan habis tang dunia aja. Jadikannya kalau kalian dah mengaji ilmu itu, tak payah sibuk benar dah dengan ilmu tersebut dah. Fokus kepada ilmu untuk selamat di negeri akhirat kelak. Itu penting. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai
al-ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat. Dan kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini nak sebut manakah ciri-ciri ilmu yang memberi manfaat. Sebenarnya ini dah dijelaskan sebelum ni, tapi tak apalah, kita sentuh lagi. Ya, kerana diulang lagi sekali ni. Ilmu yang memberi manfaat pada agama itu iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Itu ciri ilmu yang pertama. Bila mengaji, bertambah takut kita kepada Allah. Itu penting. Cari ilmu yang sebegini rupa. Ya. Ada rasakan, bila mengaji, ada rasa tambah takarrub kita. Takut kepada Allah Ta'ala ni bukan lari. Takut kepada Allah, makin kita takarrub, makin hampir, dan kita tinggalkan akan maksiat. Itu. Ya. Bila mengaji, ia bertambah, rasakan hampirnya diri kita kepada Allah. Dan yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Ni yang kedua, ciri ilmu yang memberi manfaat. Kata Imam Ghazali, bila kita mengaji, nampak aib diri kita. Itu penting. Dia kebanyakan orang ni dia tak sedar aib diri tau. Dia sedar aib diri orang. Ya. Tambah bila dekat pilihan raya. Ya. Dia suka nunjuk orang daripada diri dia. Aib orang kita lebih tunjuk daripada aib diri kita. Sebab itu ilmu tasawuf dia akan mengajar, dia membongkar aib diri kita. Tengok kita mengaji, rupa-rupanya aku ni ada penyakit hasad rupanya. Mengaji lagi, rupanya aku ni ada kena sakit riak. Mengaji lagi, rupanya aku kena penyakit takabur. Itu bahaya tu. Itu semua dosa besar tu. Itu semua dosa besar. Disebut dalam Al-Quran dan hadis. Malah riak ni kan syirik lagi disebut. Asyirkul asghar. Syirik lagi, tak tahulah besar dosa tu. Syirik yang kan kita bahagikan amal kita sebahagian kepada makhluk, sebahagian kepada Allah. Syirik itu. Tak solid amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dosa-dosa besar. Tapi dosa besar yang dilakukan oleh hati. Sebab itu kan ia penting. Ilmu yang berkaitan menyelesaikan penyakit batin ini kan inilah yang sukar sebenarnya. Ilmu zahir, ilmu yang ia berperantaraan, empirical ni boleh nampak. Orang mengaji, orang suka mengaji. Tetapi ilmu satu lagi, yang mana ilmu itu dijelaskan dalam Quran, dalam hadis yang begitu jelas. Tetapi tidak diambil cakna dengan baik. Melainkan dalam tasawuf, diambil cakna terhadap perkara-perkara tersebut. Sebab itu, mengaji tasawuf adalah fardu ain. Itu yang kedua ciri ilmu itu. Yang ketiga, ciri ilmu yang perlu kita kena terus tambah. Dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Bila mengaji, bertambah ibadah kita bertambah betul. Ini kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kan dia buat ibadah, ngikut orang aja lagi. Dia tak tahu apa yang dia buat. Orang reti buat ibadah tu sebab apa? Tapi dia tak tahu. Dia ngikut je. Dia ikut je gerak-geri orang semayang tu, dia ikut je. Kadang umur dah berumur. Kadang dah dekat dah pintu kubur. Dekat dah kepada pintu kubur. Tapi kan ibadah kepada Allah, tempat kita nak balik itu kan, tempat kita nak bertemu, masih tak selesai. Selesaikan dia perkara ini. Kerana kan ilmu ini untuk membahagiakan kita di negeri akhirat kelak nanti. 3, 4. Dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia. Bila mengaji, kurang gemar kita kepada dunia. Sebab apa? Sebab dunia akan ditinggalkan. Dia sebenarnya kalau kan baca ini, kadang-kadang orang kata, inilah kata dia, ustaz-ustaz ni bawa kata dia ilmu, kata dia terkebelakang kata dia, menyebabkan orang menjadi mundur kata dia.
Dah, rasional tak rasional ini? Rasional. Kita ni kan ya, kita bertambah sehari, bertambah dekat kepada mati ke ataupun bertambah jauh daripada mati? Kita kan dia bertambah lama di dunia ke, bertambah sehari, bertambah lama di dunia ke, ataupun bertambah singkat masa kita di dunia? Sudah tentu bertambah singkat. Anak saya buat contoh diri saya lah. Saya umur dah nak masuk 50. Agak-agak lah tuan-tuan, saya boleh dapat lagi tak 50 tahun lagi umur? 100. Banyak tu. Rasa tak dapat. Kalau boleh dapat 50 tahun lagi, sekali ganda lagi kan, bolehlah kita nak berangan lebih. Ya. Rasulullah sebut umur umatku baina sittini wa sabin, antara 60-an 70-an, itu sahaja. Kita nak tengok umur kita, tak payah kita nak tengok jauh-jauh tau. Tengok genetik kita, gen kita. Tak usah kita tengok orang lain. Tengok gen kita. Mak kita umur berapa? Ayah kita umur berapa? Ayah meninggal umur 72. Kalau saya sekarang umur 50, nak masuk 50 lah katakan, 22 tahun lagi. Ada sekali ganda lagi? Tak ada dah. Itu kalau umur ayah. Nak sekali ganda lagi pun tak dapat kan? Mana makin pendek kita. Sebab itu kan ya, tengok Imam Ghazali kan. Ya. Kadang-kadang kan bahasa sebini rupa orang tak gemar tau. Ilmu yang menyebabkan kurangnya gemarmu terhadap dunia. Sebenarnya rasional bahasa ini. Ya. Kerana apa? Dunia akan ditinggalkan. Dan ilmu itu pula menambahkan gemarmu kepada akhirat. Sebab apa? Akhirat akan kita pergi. Ini sangat rasional bahasa ini. Tetapi nafsu dia tak mau terima ni. Bahasa ini nafsu tak mau terima. Nafsu kata, ini menyebabkan kita jadi mundur, kata dia. Kita nak maju, kata dia. Nak ke depan, kata dia. Ini duk cerita tak nak dunia lah. Ya. Ingat mati. Tetapi hakikatnya kita sedang melawan rasional kita sebenarnya. Tapi nafsu dia tak gemar ni bahasa ini. Tapi Imam Ghazali dia bawa bahasa yang rasional, akal boleh menerimanya. Dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat ia segala yang membinasakan akan amalmu. Ini ciri ilmu seterusnya. Berapa dah? 5, 6. Ya. Dia membuka mata hati, kita nampak perkara yang membinasakan amalan kita. Ilmu tu penting. Kita tak tahu, kita ingat kan, kita semayang kita Allah Ta'ala terima kan. Allahu Akbar hari-hari kan. Aku kata 5 waktu penuh Syed. Rupanya kan ya, cek-cek 5 waktu tu kan banyak something dia. Banyak masalah dia. Kadang 5 waktu tu kan ya, 4 waktu riak, 1 waktu je ikhlas. Macam mana kita nak cover 4 waktu lagi tu? 4 waktu bawa penyakit hati, ya. 1 waktu tu ada khusyuk, ya. Ataupun 5 semayang tak khusyuk. Sedangkan khusyuk syarat kejayaan. Ini kan ya. Ini yang Imam Ghazali. Imam Ghazali dia jelas kan. Dia dalam memahami ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang beriman. Orang beriman yang berjaya ni apa sifat dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat dia. Kalau mafhum mukhalafah, mafhum sebalik dia. Sebalik dia, kalau kita faham sebalik, orang khusyuk, orang yang tak khusyuk berjaya tak berjaya? Dia tak khusyuk. Kerana yang berjaya tadi yang khusyuk. Kalau yang tak khusyuk, tak berjaya. Bila tak berjaya, gagal. Bagaimanakah ia untuk nak capai makna khusyuk? Bagaimana untuk kita nak capai makna khusyuk?
disiplinnya tasawuf mengajar kita perkara ini. Sebab itu ilmu nafi' yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ialah ilmu tasawuf, ya, yang ada 7 ciri ini. Kemudian yang seterusnya ialah dan yang ketujuh, dan melihatkan ia akan dikau akan tipu syaitan dan perdayanya. Ingat, ciri ilmu yang memberi manfaat, bila kita belajar, kita tahu di mana tipu daya syaitan boleh merosakkan amalan kita. Ingat, syaitan iblis disebut dalam Al-Quran yang banyak. Syaitan sebut, ya, dia bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini banyak ayat berhubung tentang syaitan ni. Ya. Demi Allah, aku akan datangi mana syaitan, ya, akan datangi anak Adam itu min baini aydihim, depan mereka, khalfihim, belakang mereka, kanan mereka, syama'ili, kiri mereka, sehinggalah kamu dapati wahai Muhammad, kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Nampaknya? Jadikan ya, mengaji tipu daya syaitan ini sangat halus disebut oleh Imam Ghazali, khususnya di dalam kitab dia Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ya, di dalamnya aqabatul awaiq, ya, aqabah awaiq, aqabah yang menghalang manusia sampai kepada Allah, salah satu dia ialah syaitan. Ini memangnya dihalusi ya di dalam tasawuf. Kena mengaji. Ya, kerana sangat jelas ia berhubung ya tentang syaitan itu di dalam Al-Quran. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, dan segala ilmu yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Inilah kitab kita ni. Asal Hidayatus Salikin, kita asal ialah Bidayatul Hidayah. Sebab itu kita mengajikan Hidayatus Salikin, dalam masa yang sama kita turut mengaji Bidayatul Hidayah, iaitu ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Dalam kitab Hidayatus Salikin inilah. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Ngaji kita Ihya, habis kita ini boleh ngaji kita Ihya, ya, ataupun kitab Syekh Abdul Samad, ya, Syekh Abdul Samad, ia telah terjemah daripada Lubab Ihya Ulumuddin, intipati, ya, pati Ihya Ulumuddin, itu dalam Sayrus Salikin itu. Dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali, dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam Minhajul Abidin yang saya sebut tadi. Dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin pun Imam Ghazali juga. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, ulama Azhar kita ni, iaitu yang bernama Madarijus Salikin, dan kitab yang bernama Al-Uhudul Muhammadiyah, ya, dan Uhudul Masyayikh, dan kitab yang bernama Al-Jawahir wad Durar, dan kitab yang bernama Al-Yawaqit wal Jawahir, dan lainnya daripada karangan ya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhiratmu. Jadi ini yang disebut dahulu kan. Bila kita dah selesai daripada segala ilmu, selesai dah. Ilmu cari makan pun dah selesai. Macam-macam ilmu dah selesai kan. Selepas itu jangan kalian sibuk lagi melainkan dengan ilmu tasawuf. Kerana ilmu ini ilmu yang menyebabkan kalian akan bahagia di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat kelak. Oh, sangat penting tu. Ya, sebab itu Tok Guru tasawuf, Tok Guru kalau di pondok kan, ya, kemuncak ilmu ngaji tasawuf lah. Lepas itu berkekalan dengan ilmu ni. Ya, ilmu yang menghubungkan antara zahir dan batin. Dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini ya, pun Al-Azhari juga, ya, sehingga kan ya guru kami menyebutkan,
Ya, Syekh Ibn Athaillah ni ada kursi dia di Universiti Al-Azhar. Habis dah Syekh. 2 minit lagi. Seperti kitab yang bernama Miftahul Falah dan kitab yang bernama At-Tanwir fi Isqati Tadbir dan kitab yang bernama Al-Hikam. Hikam ni banyak. Al-Hikam Al-Ata'iyah, ya, yang selalu ia dibaca. Ia di masjid-masjid. Tapi hikam ni kan ya, kalau di pondok dari sudut tartib ilmu dia mula Bidayatul Hidayah dahulu. Kemudian ia Maraqi Al-Ubudiyah. Ia naik lagi kan mengaji Minhajul Abidin. Naik lagi mengaji Lubab Ihya Ulumuddin, Sairus Salikin. Kemudian baru ngaji hikam. Hikam ni kan dia atas. Saya tengok kadang hikam ni ya, dia orang ngaji lebih awal ya. Dulu saya ngaji hikam mula-mula, saya rasa tak pijak, tak duduk di bumi dibuatnya. Menyebabkan ngaji balik daripada bawah. Bidayatul Hidayah. Sebab itu kita mulakan kitab ini. Bidayatul Hidayah, kitab Hidayatul Salikin inilah. Mulakan yang ini dahulu. Dan seperti kita Awariful Ma'arif bagi Syekh As-Sahrarudi dan seperti kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah, ya, Imam Kushairi, ya. Dan lainnya yang dinamai kitab-kitab, ya, yang dinamai kitab-kitab tasawuf. Dan hasil bahawasanya segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Sebab itu kan ia sangat penting. Ia ilmu tasawuf kita. Dah selesai segala ilmu ni, maka berjumuk kiralah ya dengan ilmu ini. Sangat besar. Ia ilmu mempertalikan ilmu zahir dan batin, syariat dan hakikat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, ini dia dah sampai dah tempat dia. Kita pun dah masuk waktu cukuplah kot dulu. Ya, insya-Allah ya, kita akan sambung perkataan Imam Ghazali ini dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.